Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan tazkirah ringkas pada tengah hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis ilmu yang dijalankan pada tengah hari yang berbahagia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وفي المحكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan haji, tuan-tuan imam, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam masa yang terbatas, yang singkat, sebelum kita sama-sama dapat menunaikan solat Jumaat pada tengah hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama berada dalam majlis tazkirah, majlis ilmu pada tengah hari ini untuk kita sama-sama mengambil faedah daripada majlis ilmu ini untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita lihat, kita sebenarnya sudah hampir sangat. Esok insya-Allah kita sama-sama akan menyambut yang disebut sebagai Maulidur Rasul, hari kelahiran junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari yang sangat istimewa, kerana kita sama-sama akan meraihkan kelahiran manusia yang sangat istimewa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan baru sebentar tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Kerana rahmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan, rahmatnya datang, alhamdulillah kita berada di dalam rumah Allah ini. Kita dapat bersama-sama duduk dalam rumah Allah ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Itulah rahmat yang paling besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nikmat dan juga rahmat Islam yang akan menjamin kita masuk syurga Allah insya-Allah. Tanpa nikmat dan rahmat Islam ini, maka kita jauh untuk masuk dalam syurga Allah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang sangat besar, sebab itulah kita sambut Maulidur Rasul. Walaupun ada orang tak suka, dia kata, kenapa kita nak sambut kelahiran Nabi macam ni? Nabi pun tak buat. Nabi buat. Nabi sambut kelahirannya. Nabi sambut kelahirannya dengan berpuasa, dengan ibadah. Dengan ibadah Nabi sambut. Sebab itulah setiap hari Isnin Nabi berpuasa. Para sahabat tanya, kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Nabi jawab, hari ini adalah hari aku dilahirkan dan hari aku dibangkitkan menjadi Rasul. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi dibangkitkan menjadi Rasul juga pada hari Isnin. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau orang dah tinggalkan kita lama, kita tak sambut hari lahir.
Kita lah sambut hari kematian. Kalau kita misal kata kematian ibu bapa kita yang kita kasihi, apa tanda ingatan kita? Kita buat hari ingat kematian, atau kita buat majlis tahlil. Kerana kita ingat orang yang kita kasih yang telah berkorban kepada kita. Berbeza dengan Nabi, kita sambut hari kelahiran, bukan hari kematian. Tetapi sebenarnya tarikh lahir Nabi dengan tarikh wafat Nabi adalah sama. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, Nabi wafat juga adalah pada 12 Rabiul Awal. Kita boleh ubah daripada maulid kepada hari khul, kematian. Tetapi kenapa kita sambut kelahiran? Kerana kita nak ambil sempena yang kita katakan tadi, ayat Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِعَالَمِينَ. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kerana untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Kerana kita nak ingatkan Nabi ini, Nabi yang telah membawa kita satu agama, satu panduan kehidupan, supaya kita boleh hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan bila kita sambut kelahiran, seolah-olah Nabi bersama-sama kita dalam kita sambut kelahiran tersebut. Kita rasa tunjuk rasa syukur, rasa cinta kita. Walaupun memang kalau kita katakan ada tak ayat Allah suruh kita sambut maulid, ada tak hadis Nabi suruh sambut maulid, memang tidak ada. Tetapi kita juga sambut hari lahir isteri kita. Kita sambut hari lahir anak kita. Bahkan kita pun disambut hari lahir oleh keluarga kita. Pernah ke kita tanya kita buat hari lahir ni, ada ke dalil? Tak pernah pun kita tanya. Nak buat sambut anak lahir, nak buat sambut isteri lahir, isteri yang kita sayang, kita kasih kita, yang kita kasih. Ada ke orang tanya, apa dalil kamu sambut hari lahir isteri kamu? Memang tidak ada. Tetapi kerana kita rasa sayang, cintakan Rasul. Itulah sebenarnya kenapa kita sambut maulid, kerana kita nak tunjukkan rasa cinta kita. Dan cinta kita ini selari dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukan hanya cinta Nabi sahaja. Maulid buat, semayang tidak. Maulid buat perkara yang wajib yang Allah perintahkan tidak dilakukan, tidak. Tidak. Mesti selari. Kita kecintakan Rasul kerana Rasul bawa kita kepada Allah. Kita cinta pada Rasul kerana Rasul bawa kita pada Allah. Bawa kita daripada kegelapan, kekufuran, kepada cahaya iman. Itulah datangnya Nabi. Sebab tu kita rasa gembira. Sebab Nabi tinggalkan sesuatu yang sangat berharga. Dan bukan hanya Nabi ini membawa agama, tetapi Nabi juga sebagai contoh ikutan kita kerana inilah jalan yang sebenar yang boleh membawa kita kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahawa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah, contoh terbaik, contoh hidup yang terbaik. Kerana apa? Orang yang ikut Nabi semua berjaya. Siapa yang ikut Nabi berjaya? Para sahabat. Para sahabat ikut Nabi, apa yang dibuat, apa yang dilaksanakan, ibadahnya, perlakuannya, kehidupannya, akhirnya sahabat juga Allah redha kepada mereka. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha atas mereka dan juga mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi satu darjat, diberikan satu pangkat yang sangat mulia walaupun manusia biasa, iaitu pangkat radhiyallahu anhu. Allah redha atas mereka. Kenapa? Kerana mereka mengikuti contoh yang terbaik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini contoh terbaik dari apa sudut? Dari segala sudut. Nabi adalah contoh terbaik, pemimpin terbaik Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin terbaik.
Bagaimana seorang pemimpin, kita tanya berapa harta Nabi ada? Mana istana Nabi? Mana harta Nabi? Mana rumah Nabi? Bila kita lihat balik, semuanya digunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk keredaan Allah. Seorang pemimpin terbaik. Bukan hanya seorang pemimpin terbaik, seorang ketua peperangan terbaik. Nabi adalah jeneral perang. Bukan duduk belakang, duduk depan, sama-sama perang. Kadang kita jeneral duduk belakang, arah je. Duduk belakang, orang dah perang-perang, dia duduk belakang. Pergi sini, pergi sini. Nabi sama-sama perang. Sehinggalah Nabi pernah luka dalam peperangan Uhud. Bermaksud Nabi turut serta dalam peperangan. Inilah jeneral yang terhormat. Bukan cakap tapi laksanakan. Nabi juga adalah bapa terbaik. Bila datang anak mengadu, mintakan sesuatu, Nabi bukan bagi, tapi Nabi bagi amalan. Bila Sayyidatina Fatimah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang hal rumah tangga, teruk bekerja menjaga anak, menjaga Hasan, menjaga Husin, menguruskan rumah tangga, boleh tak ayahanda beritahu pada Ali untuk sediakan pembantu rumah. Datang rayu pada seorang bapa, semoga dapat diberikan bantuan dalam menguruskan kerja rumah. Apa Nabi bagi? Nabi tak bagi apa-apa, Nabi bagi amalan. Mau tidak aku bagi pada kamu, wahai Fatimah, satu amalan. Sekiranya kamu beramal dengan amalan ini, kamu akan dapat kekuatan 100 orang hamba. Apa amalannya? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tambah satu cukupkan 100. Nabi bagi amalan. Seorang bapa, kita kalau anak kena buat kerja teruk, panggil anak menantu. Apa kau jadi ini? Aku ni siapa? Kan? Kita marah. Tapi apa yang Nabi bagi pada seorang anak, Nabi bagi amalan. Untuk dijadikan kekuatan. Dalam melaksanakan kerja. Sebab itulah antara wirid yang kita buat dalam sembahyang, kita baca subhanallah. Lepas sembahyang kenapa? Kita baca subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali juga. Kenapa kita buat tu tuan-tuan? Kerana kita ikut apa yang Nabi nyatakan. Untuk ada kekuatan. Kekuatan apa? Kita buat sembahyang Jumaat ini, lepas Jumaat kita baca tasbih. Mudah-mudahan ada kekuatan untuk buat solat asar. Perlukan kekuatan. Perlukan kekuatan. Sebab nakkan kekuatan untuk terus taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga perlukan kekuatan. Dengan kita serah pada Allah, dengan berikan dan ada amalan-amalan. Inilah amalan yang kita buat sebenarnya. Kita bertasbih, kita mengucap syukur, Alhamdulillah, kita sebut Allahu Akbar sebagai amalan untuk memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah pada Allah yang berikutnya. Nabi juga adalah bukan saja bapa terbaik, Nabi juga adalah sebagai datuk terbaik. Lihat pada Nabi semua ada. Nabi, bapa terbaik, datuk terbaik. Apa datuk terbaik? Nabi ada cucu Hasan Husin. Mana bawa Hasan Husin? Pergi shopping ke? Tidak. Bawa Hasan dan Husin cucu Rasulullah pergi masjid. Bawa ke rumah Allah, berikan pendidikan apa dia, ajak ke rumah Allah, bukan shopping, bukan berkelah, bukan jalan-jalan cari makan, tapi bawa pergi rumah Allah. Sehingga kan dalam sembahyang Nabi, apa berlaku? Hasan dan Husin naik badan Rasulullah. Tapi adakah Rasulullah marah? Cukuplah sekali aku bawa engkau sansin, kan? Ganggu orang sembahyang. Kita kadang-kadang masjid tak benar kan bawa kanak-kanak. Nabi bawa Hasan Husin. Kita jatuh kuasa masjid kadang-kadang larang, tak kasih. Kenapa? Ganggu orang sembahyang. Habis tu bila nak bawa? Semasa kecil tak nak bawa, dah besar boleh bawa.
Lagi tak boleh bawa, dah 15 tahun. Jom pergi masjid, confirm tak ikut. Kecil lah yang nak ikut. Bising tu namanya budak memang macam tu. Namanya budak nampak lapang, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Itu biasa budak. Bermaksud dia aktif. Tapi kalau dah tua lompat dalam masjid, guling-guling dalam masjid, itu baru tak betul, sengal namanya. Nama budak macam tu. Supaya apa? Hatinya diikat dengan rumah Allah. Sudah jadi kebiasaan. Datang rumah Allah, masuk rumah Allah. Itu yang kadang-kadang kita ada kat masjid. Orang masjid masuk rumah, masuk masjid, masuk rumah Allah. Dia tak duduk dekat parking kereta, dekat parking motor. Kenapa? Segan, tak biasa masuk masjid. Sebab dari kecil tak biasa dibawa masuk masjid. Akhirnya sampai ketua nak masuk masjid, nanti dululah. Hatib belum baca khutbah, nanti dululah, belum sembahyang. Kerana tak biasa masuk rumah Allah. Patutnya inilah tunjuk ajar Nabi. Kecil-kecil bawa ke masjid. Kalau Jumaat macam ni penuh, tak payah bawa Jumaat. Bawa waktu lain. Kalau bising, bawa waktu subuh, confirm tak bising. Kan? Senyap aja. Kadang-kadang orang rukuk, dia rukuk. Orang sujud, dia sujud. Orang bangun sujud, dia tak bangun-bangun. Senyap aja. Bawa subuh. Ini nak bawa masjid. Bila raya. Raya tak payah bawa masjid. Orang ramai. Orang yang patut sembahyang tak boleh sembahyang, tak boleh masuk masjid. Raya tu tak wajib. Waktu lain kan ada, waktu lain kan lapang. Paling lapang bila tuan-tuan? Subuh paling lapang. Bawa satu bas bawa ke masjid. Kenapa? Rombongan sembahyang subuh. Tak apa, tak ada siapa marah. Memang confirm diam. Tak ada ganggu orang sembahyang apa. Inilah Rasulullah. Suami terbaik, bapa terbaik. Suami terbaik. Bagaimana Nabi ambil ayat Allah. Allah sebutkan seorang suami yang baik. Apa caranya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isteri kamu dengan baik. Isteri ni bukan pembantu rumah. Isteri ni bukan bibi. Isteri ni adalah teman hidup. Yang perlu dihormati juga. Bagaimana Nabi nampak kesusahan isteri. Nabi sendiri yang jahit pakaian. Nabi sendiri yang menampal kasut. Bermaksud tanggungjawab itu tanggungjawab bersama. Tapi hari ni tuan-tuan, tahun lepas. Ni tahun lepas. Baru je 2014. Baru je berapa hari. Baru 2 hari. Saya sebagai kadi daerah Johor Bahru, saya tanda tangan sijil nikah. Saya juga tanda tangan sijil cerai. Sijil nikah tak ada masalah. Bila sampai je Pak Imam dah nikahkan, hantar ke pejabat, kita tanda tangan. Saya tanda tangan sijil nikah. Tetapi bila saya tanda tangan sijil cerai, saya tengok tarikh nikah. Tuan-tuan, mengejutkan saya. Baru lagi, tak sampai 2 minggu, saya tanda tangan satu sijil cerai. Cerainya, umur perkahwinannya hanya dapat bertahan sebulan. Dan sebulan talak 3, tuan-tuan. Bukan talak 1 bulan, talak 2, tetapi talak 3 jatuh pada isteri. Sebulan. Inikah suami yang baik. Tengok apa keputusan mahkamah. Cerai 1 awal bulan, pertengahan bulan belum habis iddah, cerai lagi 2. Di hujung cerai lagi 3. 3 talak, tuan-tuan. Satu lagi sama juga. Tak sebulan, 4 bulan. Okey, bertahan 4 bulan. 4 bulan. Cerai juga talak 3. Dan keadaan isteri sedang mengandung. Allahu Akbar. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi? Siapa contoh kita, tuan-tuan? Contoh terbaik adalah Nabi. Nak jadi suami, seorang yang pengasih, seorang yang penyayang, seorang yang sabar. Nabi seorang yang sabar. Sabar ini suatu benda yang sangat penting. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian. Diuji dengan banjir, diuji dengan kapal terbang hilang, diuji dengan kapal terbang terhempas. Apa jawapannya? Sabar. Jawapannya sabar.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Apa Allah jaga? Kami akan datangkan ke kamu, pada kamu ujian. Pasti akan berlaku, kita ni akan ditimpa ujian, diberi oleh Allah ujian. Ujian apa? Minal khauf wal ju'. Yang pertama takut. Takut dengan kesakitan, takut dengan bencana, takut dengan ujian yang berat, takut dapat anak tak sihat, takut dapat isteri tak baik. Takut memang ada. Tapi kena teruskan. Rumah tangga bahagia tak bahagia, kekal tak kekal, dapat anak tak dapat anak, dapat cucu tak dapat cucu, takut dapat anak ketiga, dah kahwin dapat anak ketiga. Semua itu ada perasaan takut. Apa jawapannya? Sabar. Yang pertama sabar, takut. Yang kedua apa? Ju', lapar. Kita dengar rakan-rakan kita di mana, di pantai timur, di pantai barat, berlaku banjir, tak dapat makanan. Alhamdulillah, dari Johor pergi, dari Selangor pergi, daripada negeri-negeri lain datang memberi bantuan makanan. Tak sampai pula kerana apa? Kenderaan tak boleh masuk. Sabar. Kalau dah tak boleh makan, puasa. Tapi bekalan memang nak datang, cuma nak sampai je susah. Sabar. Tak ada jawapan lain, sabar. Tapi ada juga rintihan, dia kata asyik-asyik beras, asyik-asyik beras. Kan? Dah bagi pun tak sabar juga. Jangan main-main tuan-tuan. Allah nak uji ni. Dengan bencana, dengan ketakutan, dengan banjir, tak dapat makan dan sebagainya. Tapi jawapannya sabar. Khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda, habis, musnah. Banjir, habis. Yang ada tinggal tangga. Rumah mana dah tak tahu kat mana. Tangga je yang ada. Habis harta benda semua sekali. Kumpul daripada sejak muda, kumpul. Datang musibah, datang ujian, banjir, habis. Sabar. Wal anfus, dengan kematian. Kurang apa? Mati. Berapa ramai? 100 lebih. Satu kapal terbang, habis. Banjir kalau kita lihat, hanya harta benda, yang mati tak ramai. Banjir ni, yang habis apa? Yang musnah apa? Harta benda. Yang mati ramai tak? Tak ramai. Ramai lagi kemalangan jalan raya. Kan? Nak raya puasa. Berapa bilangan kematian? Ramai. Tak ada apa, tak ada banjir, tak ada apa. Lagi ramai daripada banjir. Bagaimana Allah nak ambil nyawa manusia? Jawapannya, yang tinggal sabar. Wal anfu was samarat. Dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ada yang tanam ubi, banjir, rendam, habis. Pokok baru tanam, habis. Sayur baru tanam, habis. Ikan bela, habis. Jawapannya apa? Sabar. Maka kita kata, bila diuji, kita kata apa? Tak kena batang hidung tuan, bolehlah. Orang akan kata, bila diuji, akhirnya dia kata apa? Tak kena batang hidung tuan, okeylah. Cuba kena. Sabar bukan mudah. Sabar ini bukan mudah. Adakah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan mudah, tuan-tuan? Kehidupan Nabi Muhammad dengan kehidupan daripada start awal, mudah ke, tuan-tuan? Lahir-lahir bapa tak ada, dah meninggal. Lahir-lahir dah meninggal bapa. Tak lama ibu meninggal. Baru mencurah kasih, mengharap kasih daripada ninda atuk pun meninggal. Hidup bergantung pada pak saudara. Bukan sebagai anak, bagi anak saudara saja. Dengan sama menggembala kambing, berniaga. Bukan mudah. Kahwin dengan Khadijah, nampak macam okeylah, dah kahwin dengan orang kaya. Kahwin dengan hartawan. Tapi cuba lihat, mana harta Khadijah? Pernah kita tanya mana harta Khadijah banyak-banyak? Kahwin dengan saudagar. Tapi mana harta Khadijah? Bila Khadijah meninggal dalam keadaan kurus kering, dalam keadaan serba kekurangan. Mana harta ni?
Mana harta Khadijah? Semua digunakan untuk perjuangan Rasulullah. Perjuangan untuk menghidupkan, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bukan mudah sabar tuan-tuan, tapi jawapannya memang sabar. Lihatlah manusia berjaya daripada para nabi, daripada para rasul, daripada para pendakwah, daripada semua sahaja mereka ini diuji. Jawapan untuk manusia berjaya adalah sabar. Dan kalau kita bersabar, wabashiris sabirin, Allah kata apa? Berita gembira bagi orang yang sabar. Dan sabar ini bukan hanya ditimpa musibah, tapi sabar juga untuk terus taat perintah Allah. Ujian banjir tuan-tuan, duduk dalam pusat perpindahan. Banjir kan? Semayang tak juga pun ada. Dah diuji dengan banjir, dah diingatkan. Semayang tak juga pun ada. Tak semayang, dah ingat banjir, tak semayang juga pun ada. Sebenarnya sabar bukan hanya timpa musibah. Sabar yang paling utama adalah untuk terus taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah tazkirah ringkas yang saya dapat sampaikan pada tengah hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat, sama-sama dapat muhasabah balik diri kita untuk sama-sama kita mencari keredaan Allah, mencapai darjat sabar yang dikehendaki oleh Allah, seterusnya berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.